أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan, hidayah Allah Taala kurnia bekal buat kita sekali lagi. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Semoga sedikit daripada usaha upaya kita Allah hitunglah ianya sebagai amal soleh, dan dengannya kita senantiasa berharap kita dipermudahkan untuk sama-sama berhimpun di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum kita baca Al-Quran Al-Karim kita, ayuh sama-sama kita membaca ulangan Iqra kita. Jadi saya sebutkan huruf-huruf hijaiyah, kita ikut bersama-sama. Boleh buka muka surat terakhir pada Iqra pertama tu. Dan kita sebut sama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita dah bacakan alif sampai ya, iaitu huruf hijaiyah. Bila saya lihat pada bibir masing-masing, ada di kalangan kita yang termuncung pada huruf-huruf yang tak sepatutnya dia muncung. Jadi huruf yang kena muncung alif sampai ya ni cuma 2 huruf sahaja. Waw, nun. So yang lain shin apa semua ni tak payah muncung. Sod, dot ni semua tak payah nak muncung. Kan? Jadi kena kawal dan berhati-hati. Baik, sambung balik pada Iqra 2 dah dah tengah-tengah dah. Okey, tanpa kita buang masa, kita sebut sama-sama. Iqra 2 muka surat 16. Asaba, a'ada, afaqa, zakara, nasha'a, aqama, afada, amana, ghasaqa, qatala, wa'ada, jama'a, la khalaqa, la athara, la akhadha, famana'a, nabadha, halala, balagha, zahaqa, afala, ghamada, malaka, falaha, tashabaha, ma'arafa, wasalama. Tengok apa kata pengarang kitab. Kesilapan membaca panjang pendek adalah suatu kesalahan besar. Jadi kena hati-hatilah, jangan terpanjang pada yang sepatutnya pendek. Jangan pergi pendekkan mana yang sepatutnya panjang, sebab nanti menyebabkan apa? Pertukaran maksud. Baik, ramai-ramai. Asaba sampai habis. 1, 2, 3. Asaba, a'ada, afaqa, zakara. Laju. Nasha'a, aqama, afada, amana, ghasaqa, qatala, wa'ada, jama'a, la khalaqa, la athara, la akhadha, famana'a, nabadha, halala, balagha, zahaqa, afala, ghamada, malaka,
falaha tashabaha ma'arafa wassalama. Walaupun semuanya berbaris atas, tapi saya kira ada di kalangan kita yang tergelincir juga. Panjang pergi pendek, pendek pergi panjang, huruf muncung. Dia tak sepatutnya muncung, kena muncung dah semisalnya. Okey, dia kena hati-hatilah. Baik, pergi muka surat 17. Sebut sama-sama. Thasha, a'a, aha, haqa, khagha, dhadha, do. Disiplin panjang pendek adalah mesti dan pasti, maka hendaklah berhati-hati. Aqada, kasaba, khatama, somada, ba'atha, ghafala, khalafa, nasara, khataba, malaha, bayana, kasaba, khalata, azama, nashara, arada, la a'azza, la ashara, la amana, fataqabala, amanataha, fa'amataha. Okey, so kita kena kawal juga mana yang tebal, tebalkan, mana yang nipis, kita nipiskan. Baik, ramai-ramai daripada atas buat macam tadi. Thasha buat dua tu. 1 2 3. Thasha, a'a, aha, haqa, khagha, do, aqada, kasaba, somada, ba'atha, ghafala, khalafa, nasara, khataba, malaha, bayana, kasaba, khalata, azama, nashara, arada, la a'azza, la ashara, la amana, fataqabala, amanataha, fa'amataha. Okey, jadi sebenarnya still kita dah sebut banyak kali Iqra 1 2 ni bukan susah atau senang. Point dia walaupun senang tapi kita kena bezakan hak-hak dan makhraj huruf. So tutup kita punya buku Iqra dan kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Sampai ayat berapa? Ayat 48. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Muka surat 86. Boleh? Ahlan duduk dulu. Muka surat 86 ayat 48. Okey, jom. Kita baca Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم
Balillahu yuzakki man yasha' ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا طيب kita try kat sini dulu. Kalau cukup waktu kita tambah lagi. Sahih mula dulu. Baik, barakallahu fiik. Cuma pun hati-hati juga saya risau kan dia memang duduk bawah sekali tapi dia sifat dia tidak melantun. Cukup tekan je dah. Jangan kita dia gini. Kalau kita patah balik kepada kitab Syama'il Muhammadiyah yang berapa tahun dulu kita baca kan. Kita dah sampai bab maja'a fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza yaqra'u kana sallallahu alaihi wasallam idza quri'al Quran yaqra' ayatan-ayatan harfan-harfan atau kama qalat. Aisyah kata Nabi punya sifat baca Al-Quran ni Nabi akan berhenti satu ayat. Dan yang kedua satu huruf kedengaran. Jadi poin dia adalah bagaikan orang yang berjalan dengan gagah. Kaki dia akan dia tak jalan meleret macam orang pemalas. So macam tadi tu ni macam orang jalan meleret. So dia kena ada izzah dia tu kan. Macam mana? Sifat bacaan. Tak, ini maksudnya nak meneladani. Kalau mampu nak follow bentuk bacaan Nabi, itu yang paling baik. Tapi patah balik pada tadi, kalau kita sambung, tak jadi salah. Cuma pastikan sambungannya betul. Dan juga berhenti pada, contoh, ada orang dia nak sambung, tapi dia tak reti nak berhenti. Sebab itu Sayyidina Ali kata yang dimaksudkan dengan tartil apa dia? Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Yang dimengertikan dengan tartil adalah engkau memperbaguskan sebutan huruf dan engkau tahu dekat mana patut wukuf. Dekat mana kena berhenti. Kalaulah kita punya nak sambung tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Kacau. Faham tak? Sambung memang sambung tapi berhenti kat Malik tak jadi ya. Malik Yaumiddin Iyyak. Kacau juga. Sedap memang sedap tapi mengarut lah. Faham tak? Sambung tak jadi masalah tapi pastikan berhenti pada tempat yang betul. Betul, satu ayat. Tapi kalau kena muka surat 48, satu ayat, satu nafas tak jadi juga. Muka surat 48 ada satu ayat aja kan? Tak, maksudnya kalau mampu nafas kita sampai pada penghujung ayat, berhenti kat situ. Itu dia panggil waqaf tam. Dia panggil bukan waqaf tam, waqaf apa dia panggil lah? Waqaf terbaik lah, maksudnya tempat berhenti yang paling
paling baik. So jaga kat situlah insya-Allah. Barakallahu fiikum. So poin yang saya nak sentuh pada diri kita semua, bila baca Quran jangan meleret. Dia kena jalan macam orang gagah. Satu huruf kedengaran. Dia tidaklah macam tadi bila jibati wat taghut. Tak jadi lah. Mana boleh bila? Dia bil jib. Bil jib, dia angkat kaki, dia letak pula kaki dia, macam tu istilah dia. Boleh? Okey, silakan. Ai yushra. Bila ada alif nun je an, confirm huruf ketiga mesti baris atas. Faham tak? Bukanlah huruf ketiga, maksudnya dia mesti kena nasab, kena baris atas. Bila asyhadu anna Muhammad, kalau azanan, dia mesti jadi dan, tak akan jadi Muhammadun lagi dah. Pasal apa? Pasal ada anna. Tapi kalau tak ada anna, confirm Muhammadur Rasulullah. Bapak boleh tangkap tak? Kalau kita sebut Muhammadun Rasulullah, tapi kalau kita sebut anna, mesti Muhammadan. So sama jugalah bila ada an, inna dengan anna. So dia akan baris atas. Tak boleh lah tadi Kemal baca an yushrik, dia mesti an yushra. Gitu. Silakan. Baik, barakallahu fikum. Jom kita baca beramai-ramai. Start daripada innallaha la yaghfiru. Start terus dengan innallah. 1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ولا يظلمون فتيلا وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Baik. Jadi kiranya kita terus kepada tadabbur ataupun terjemahan ayat-ayat yang kita bacakan bermula ayat 48 sampai 51 ni. Saya kira kita semua pernah dengar, hatta mungkin telah menghafaz. Dalam banyak-banyak dosa, dosa apa yang paling Allah Ta'ala tak ampunkan? Syirik. Kalau orang bertanya, apa dalilnya? Maka inilah jawapannya dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48. Jadi kita mungkin boleh simpan dalam kepala kita, agar ketika ada orang bertanya, kita mampu menjawabnya dengan hujah dan juga dalil. Baik, jadi Allah Azza wa Jalla sangat sayangkan hamba-hambanya. Kalaulah kita perasan, dalam sebuah hadis kursi, Allah Azza wa Jalla nyatakan, ataupun dalam satu sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan 50,000 tahun sebelum adanya penciptaan langit dan bumi, Allah Ta'ala telah bersumpah ke atas dirinya dengan mengungkapkan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang aku senantiasa mengalahkan kemarahan dan kemurkaan aku. Makna katanya sebesar apa pun dosa kita,
Selama mana kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, kasih sayang aku akan mengalahkan kemurkaan aku. Aku mesti ampunkan kau, wahai anak Adam. Namun di sana Allah Ta'ala tak suka diduakan. Sebagaimana fitrah kita, manusia, kita tak suka isteri kita menduakan kita. Begitu jugalah mereka, walaupun benda tu halal. Tapi bila mana adanya penambahan, maka mereka tak suka. Ini fitrah manusiawi. Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk rasa marah. Kerana dialah pemilik kepada kita. Jadi Allah kata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dialah Allah Azza wa Jalla yang tak pernah mengampunkan bagi mereka yang mensyirikkan dia. Syirik artinya menduakan. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik besar, syirik kecil. Dan Nabi kata, sesungguhnya yang paling aku takuti berlaku ke atas kalian lebih daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi kata ar-riya. Jadi kita ni alhamdulillah, bila Allah izin kita dapat tadabbur, sepatutnya kita kena bersyukur. Sebab kadang-kala ustaz ke tak ustaz ke, talibul ilm ke bukan talibul ilm ke, kadang-kala kita apa kita panggil, terdedah untuk melakukan riya. Dan saya senantiasa teringat ucapan salafus salih, sungguh menakjubkan urusan riya kerana telah aku tebas sampai ke akar umbinya di waktu pagi tadi. Namun belum sempat menjelang tengah hari, telah keluar bunga dan juga buahnya. Nak bagi tahu, nak ikhlas ni payah. Baru sekejap tadi kita kata tak nak riak, tak nak riak. Tak dan apa-apa lagi pun dah riak dah. Jadi sebab itu, memang kena selalu berdoa. Macam yang Nabi tinggalkan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati aku jangan sampai terkena penyakit kemunafikan. Wa a'mali minar riak. Ya Allah, bersihkan hati aku jangan sampai amal-amal aku terdedah kepada riak. Bahaya. Kan? Kita takut jadi habaan mansura. Jadi apa, Zul? Debu-debu yang berterbangan. Bawa guni ni bagai nak gila ni amal. Baca Quran setiap Khamis tak pernah tinggal contoh. Saat kita pamerkan di hadapan Allah, maka dia bagaikan debu-debu yang tak ada guna. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah kata, satu dosa yang aku memang tak ampunkan adalah mensyirikkan aku. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau selain daripada syirik, mintalah ampun. Nescaya Allah Azza wa Jalla akan maafkan. Jelas? Bukan kata kalau kita syirik ni kita minta ampun Allah tak maafkan. So point utama dia adalah mati dalam kesyirikan. Tapi kalau kita pernah berbuat syirik dan di kala ini kita tersedar dan kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan ampunkan. Cuma syarat taubat ada berapa? 3. Kalau buat salah dengan Allah. Kalau buat salah dengan manusia, kena top up 1 lagi. Okey. Yang pertama, tinggalkan syirik tersebut. Yang kedua, kena menyesal. Kenapalah dulu aku bodoh sangat pergi buat kesyirikan tersebut. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulang lagi kesyirikan tersebut. Itu kalau buat dosa dengan Allah. Okey, jadi untung jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau jadi umat Nabi Musa, kalau syirikkan Allah kena buat apa? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, kata Nabi Musa. Bunuh diri kalian, itu jauh lebih baik di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, baru diterima taubat kalian. Itu syariat Nabi Musa. Adapun syariat kita cukup dengan taubat. Dan kita tahulah urusan taubat ni kadang-kala kita sendiri pun pernah terdedah buat maksiat. Kadang-kala kita dah bertaubat tu sampai suatu waktu dia tergelincir balik. Kan? Jadi nak buat lagu mana? Dan itulah sebenarnya yang kita tengok hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Hamba aku tu dia kalau tahu je dia ada Tuhan yang suka memaafkan dosa-dosa, maka aku suka nak mengampunkan dosa dia. Buatlah wahai hamba-Ku. Allah kata, berbuatlah sebanyak apa pun kesalahan. Kalau kau minta ampun, aku mesti maafkan. Kita ni kadang-kala kawan kita buat tahana kat kita 2-3 kali pun kita kata apa? Sampai mati aku takkan maafkan dia lagi. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Sebagian salaf kata, kalau sampai 1000 kali pun kau buat dosa, 1000 kali kau bertaubat, Allah Ta'ala tetap nak terima taubat. Baik. Wa may yusyrik billah, tapi barang siapa tetap juga mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman azima, dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Dia telah apa?
melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Oh, yang ni yang bajet suci ni. Dan kalau kita tengok dalam kurungan tu, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Allah nak bagi isyarat memang ada manusia zaman tu dia bajet suci dan tak mustahil di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang bajet suci. Jadi kita tak nak macam tu. Ustaz ke tak ustaz, pelajar Baitul Salam ke bukan pelajar Baitul Salam ke, kita jangan bajet suci. Kita terdedah dengan dosa. Hanya sahaja Allah muliakan kita dengan jalan Allah Ta'ala, tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita satu persatu, tak keluar rumah kita. Tak angkat telefon kita. Tak mesej siapa-siapa pun kita. Kerana banyaknya dosa yang kita buat, sama ada yang terzahir ataupun yang tersembunyi. Jadi poin utama dia, jangan bajet. Jangan rasa sok suci Indonesia, sok suci. Jangan rasa bersih lah. Balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah Ta'ala lah yang menyucikan siapa yang dia nak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bentuk penyucian yang Allah Ta'ala campak dalam diri seorang insan, seorang hamba, semisal yang Allah kata dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Apa maksudnya? Apa ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala kata, bentuk Allah mensucikan kita, bentuk Allah memuliakan kita dengan Allah mengizinkan kita menjadi hamba dia yang beriman, dan Allah izinkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kata Allah sebagai penutup, aku tahu, maha tahu apa yang kalian semua kerjakan. Jadi sebab tu kita sangat berhajat kepada sekeping hati yang senantiasa minta ampun pada Allah dan minta agar Allah kurniakan kepada kita dapat beramal dengan baru layak digelar orang beriman. Kalau setakat dapat ilmu tapi tak beramal, itu yang ada pepatah Arab kata apa? Kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pokok tak ada buah. Jadi kita berharap semoga Allah muliakan kita dengan iman dan ilmu. Sebab ada orang dia bajet suci bila mana dia banyak duit. Itu yang bergelek-gelek dengan perempuan tu, tunjuk punggung apa semua tu. Kan, bila ada orang kecam, dia bajet dia dalam hidup ni nak kena ada sedikit keseronokan, bagi alasan macam tu. So dia bajet suci, tak boleh terima teguran. Bahaya. Jadi kita jangan salah sangka orang banyak duit tu senantiasa suci murni. Bersih, tak. Baik, dari Allah kata apa? Wala yuzlamuna fatila. Orang-orang yang Allah Ta'ala sucikan ini tak akan dizalimi walau sedikit pun. So fatila ini, kalau kita pernah dengar perbahasan dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Fatila. Lagi? Wala yuzlamuna naqira. Wala yuzlamuna. Apa satu lagi? Wala yuzlamuna fatila, naqira dengan apa satu lagi ya? Ustaz. Wala yuzlamuna. Naqira dengan fatila lah. Dua fatila. Ada dua fatil. Satu surah An-Nisa, satu surah Al-Isra. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 49 yang kita baca ni, Allah Ta'ala kata, pastilah mereka tidak akan dizalimi walaupun sebesar fatil. So tahu tak kita fatil tu apa dia jemaah? Fatil ni, kalau kita makan kurma, Iti duk jual ya, Masya Allah. Makan, Iti duk bawa kita duk makan-makan tu, dekat biji kurma tu ada satu bulu terkeluar. Itu fatil. Jadi Allah nak bagi isyarat, sehalus itu pun, biji kurma yang kita makan tinggal kayu tu kan, ada satu bulu, tangkai kecil. Sebesar itu pun kalian takkan pernah dizalimi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata naqira. Naqir ni pula kalau kita pecahkan biji kurma tu, kita tengok dekat dalam dia ada satu titik je kat hujung yang bulu keluar tu. Kalau kita buka bahagian dalam ada satu titik. Allah kata kalau kau buat sekecil-kecil kebaikan sebesar titik tu pun, Allah kata la yuzlam, kau tak akan dizalimi, kau mesti dapat pahalanya. Satu lagi, dia berkenaan dengan kurma ni, dipanggil qitmir. Pernah dengar qitmir? Kan dulu orang kata qitmir ni anjing yang tidur dengan Ashabul Kahfi. Tapi sebenarnya qitmir ni adalah kalau kita makan kurma tu dekat
biji yang coklat tu, dia ada satu selaput halus yang macam luk sinar tu. Kan? Selaput tu. So itu Allah memang nak cerita berkenaan dengan siapa minta tolong jin, dia tak ada power walaupun sebesar ketmir tu. Jin tu tak ada power walaupun sebesar ketmir tu. Nak bagi isyarat rapuhnya bantuan jin yang ramai orang pergi minta bantuan dukun apa ni semua. So minta tolong Allah Ta'ala lah. Boleh makan lah. Kan? Tapi saya nak nampakkan dekat sini, dalam Quran Allah datangkan perumpamaan buah kurma sahaja. Ada 3 benda. Fatil, naqir, qitmir. Fatil, tadilah. Wala yuzlamuna fatila. So, dia adalah tangkai yang keluar dekat biji tu. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Perhatikanlah betapa mereka mengadakan pembohongan terhadap Allah. Wa kafa bihi itsman mubina. Cukuplah. Itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Unzuran, fi'il amr. Unzur. Yang ni kan? Mufrad ke jamak ni hati? Mufrad lah. Kalau ada wawul jamaah baru jadi jamaah kan. Unzuru baru ramai. So kalau unzur seorang aja kan. Macam kita kata izhab, seorang je lah yang pergi. Izhabu baru ramai pi. Izhaba 2 orang aja pi. So macam itulah. Belajar bahasa Arab dia memerlukan juhud. Dia memang berhajat kepada itu, ulangan. Sembang bahasa Arab sesama kita. Boleh, pelan-pelan. Semua masuk Bawa masuk. Masuk juga. Masya Allah, tabarakallah. Sampai bab apa dah? Barakallahu fikum. Alamatul fi'il. Alamatul fi'il. Apa alamat dia? Apa tu? Apa? Sin saufa dengan tak ni. So Masya Allah. Lama tak dengar. Barakallahu fik. So sa dengan saufa ni maksud dia apa? Akan. Sa ni terpakai untuk yang dekat. Saufa terpakai untuk yang jauh. Faham tak? Kalla saufa ta'lamun, jauh lagi kan nak berlaku kan. Ataupun saufa usafir ila Makkah ba'da usbu'ain. Saya akan menuju ke Mekah selepas 2 minggu. Tapi kalau untuk besok, sa usafir ila Makkah bukrah ataupun ghadan. Besok aku nak pergi dah, dekat dah benda tu. So kena bila baca Quran pun ada lafaz Allah guna saufa, ada lafaz Allah pakai sa. So bila dapat macam tu kita boleh tahu dah. Allah nak cerita ni benda ni lama lagi nak jadi. Satu lagi, sa tu hampir-hampir dah nak jadi. Kan? Taib, jom. Bagus. Barakallahu fikum. Ayat 51. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bahagian daripada Alkitab, iaitu kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Dah dapat Taurat pun tetap beriman dengan jibt dan juga taghut. Dua-dua bermaksud setan. Taghut, syaitan. Sama ada dia ikut syaitan, betul-betul syaitan, ataupun manusia berwatak syaitan. Dia tak nak percaya cakap Allah Azza wa Jal, tak nak ikut firman, tak nak ikut firman Allah, tak nak ikut sunnah ataupun perintah Rasul, baik Nabi Musa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda, dan mereka ni dah tak beriman dengan Allah sampai-sampai depa ucapkan pula kepada orang-orang yang mendapat petunjuk, haula'i ahda, dia berkata kepada orang-orang yang beriman yang mereka yang sembah setan ni lagi dapat petunjuk daripada orang beriman. Punyalah tersesat. Sebab tu bila kita baca awal Baqarah dulu, ingat tak? Di antara bentuk azab yang Allah Ta'ala bagi apa dia? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ingat Musa 3. Yang Allah kata, kan dia kata, kau dikejap geng ni, kejap geng ni. Dia kata, innama nahnu mustahzi'un. Kami main-main saja. So Allah kata, Allahu yastahzi'u bihim. Aku pun akan mempermain-mainkan kalian. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Aku akan biarkan kalian tenggelam dalam kesesatan. Tapi kalian bajet, kalian berada di jalan benar. Sebab tu depa ni
boleh claim kepada orang-orang beriman, antara kita ni, kami rasa kami jauh lebih benar daripada kalian. Buat apa nak ikut Nabi Musa? Kan tengok macam kami, ikut jalan kita ni. Majority, main buah majority, habislah. Sebab tu Ibnu Mas'ud berkata, engkau tetap digelar Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun engkau bersendirian. Ala kullin kita patah balik pada Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi inilah dia di antara faedah yang kita dapat. Allah Azza wa Jalla sampaikan pada ayat 48, Allah tak suka kepada syirik. Sampaikan Allah kata siapa mati dalam kesyirikan memang tak akan diampuni walaupun Nabi doakan. Ini yang berlaku kepada siapa? Pakcik Nabi lah. Nabi doa sampai menangis-nangis, Allah Ta'ala tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Kau takkan boleh bagi hidayah pada siapa yang kau cinta, wahai Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi dialah Allah yang boleh bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Kemudian Allah Azza wa Jalla datangkan motivasi pada ayat 49. Allah ajar kepada kita jangan bajet suci, dan orang yang suci itu adalah mereka yang dipilih oleh Allah, dan kalau mereka disucikan oleh Allah, sekecil-kecil fatil kebaikan yang mereka buat, mereka tak akan dizalimi. Maksudnya, buatlah baik, bacalah Quran walau satu huruf. Datanglah, walaupun mata berat-berat mengantuk dah, dan seterusnya. Allah kata, tak akan dizalimi. Lalu hujan dan seterusnya. Allah kata, tak akan dizalimi. Dan bagaimana ayat 50 Allah nak cerita kepada kita, orang-orang yang langgar kepada perintah Allah Azza wa Jal, Allah kata, cukuplah itu menjadi dosa yang besar kepada mereka. Kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya, kawan aku tak semayang, tapi kaya-raya. Kawan aku tak tutup aurat, tapi hidup dia cemerlang, anak-anak dia bijak-bijak. So Allah kata, waqafa bihi, cukup-cukup bagi dia, bagi. Itu dosa untuk dia, itu azab untuk dia. Kadang-kadang banyak Quran, ayat-ayat Quran, kita boleh tengok Allah Ta'ala tegur kita. La yaghurrannak, jangan cemburu. La yaghurrannak taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Allah pesan pada Nabi, jangan condong kecemburuan kau kepada orang-orang kafir dekat negeri ini. Sebab apa yang mereka dapat tu mata'un qalil. Dia hanyalah berupa kemewahan yang sangat kecil. Mungkin dia dapat dekat dunia tapi tak dapat langsung dekat, pasti tak dapat langsung dekat akhirat. Kita ada rezeki sikit-sikit dapat makan, dapat minum air lemon gitu, dapat makan. Oh, syukur. Saya Allah mesti bagi lagi banyak. Dan ayat yang terakhir, Allah Azza wa Jalla nak bagi tahu kepada kita berkenaan dengan bagaimana Bani Israel ni dia punya banyak songeh ni. Kan? Sampai dia tetap tak beriman dengan apa yang Nabi Musa bawa, dan mereka sampai sound orang-orang beriman. Dia berkata, kami rasalah apa yang kami sedang lalui ini lagi berpetunjuk daripada apa yang sedang kalian terima daripada Musa AS. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi moga-moga dengan pembacaan begini menyebabkan kita senantiasa seronok nak baca Quran. Kan? Bila baca macam ni, dapat faham macam ni, dia punya happy lain. Kalau kita hafal pula, kita baca dekat dalam semayang malam kita pasti akan rasa lebih teruja. Uish, aku faham cerita ni. Nanti sampai satu waktu, kita baca, kalau kita hafal Quran kan, kita baca tu, kita nak rukuk tu, habis cerita baru kita rukuk. Ada orang dia habis muka surat, baru dia rukuk. Kalau kita faham cerita, mungkin kita akan tambah lagi sikit ayat, kemudian baru kita rukuk. Wallah ta'ala a'lam. Okey, kita berhenti dah dekat sini. InsyaAllah. Semayang isyak sama-sama. Silakan. Boleh. Okey. Akbar. Itu kubra. Dia gini. Bila qalqalah jadi sughra, bila duduk dekat tengah perkataan atau tengah ayat. Lam yalid. Okey, dia duduk dekat tengah-tengah ayat, betul? Kalau kita sambung, dia jadi sughra. Faham? Kalau abang, Wan berhenti dekat lam yalid, itu qalqalah kubra. Tapi kalau abang Wan sambung lam yalid wa lam yulad. Yulad kubra, lam yalid sughra. Faham tak? Kalau kita tengah jalan, dia jadi sughra. Kalau kita break, dia jadi kubra. Tapi sebahagian berpendapat dia jadi akbar bila dia berhenti, atas tu ada sabdu pula. Faham? Bil haqq. Wa tab. Dia lambat sikit. Boleh? Jangan kebanyakan. Jumpa bil haqq. Dia gitu. Lewat sikit lah. Tapi saya pernah dengar juga beberapa qari dia baca wa tab laju. Tapi dia tu dia tekan lebih sikit. Watab.
Dia berat sikit. Tapi ada pula yang pilih tabbat yada abi lahabin wa tab. Lambat sikit. Tapi ayat kedua, tiga, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, dia tak ada kasab. Dia tak ada macam tu. Kasab. Hatab, tak ada hatab. Dia tak ada macam tu. Boleh. Itu sekitar perbincangan tentang qalqalah ajalah. Ada yang kata akbar, ada yang panggil kubra juga. Cuma nak bagi nampak akbar tu bila kita nak break ada sabdu. Yang tu memang kena macam lambat sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.